Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan Sahih Bukhari di bawah tajuk Kitabul Ilm pada muka surat 34. Bab yang ke-6. Ini sebab minggu lepas kita baca sahaja, baca dan terjemah. Saya baca sekali lagi. Bab yang ke-6, babul qiraah wal 'ardi 'ala al-muhaddits. Wa ra'a al-Hasan wa Thawri wa Malik al-qira'ata jaizah. Qala Abu Abdullah sami'tu Aba Asim yadhkuru an Sufyan al-Thawri wa Malik annahuma kana yarayan al-qira'ah was sama' jaizah. حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني وسمعت. واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن نصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون أشهدنا فلان ويقرأ ذلك قراءة عليهم ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ أقرأني فلان. حدثنا محمد بن سلام حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفرابري وحدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. قال وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان القراءة على العالم وقراءته سواء. Bab yang ke-6, bacaan dan ardu di hadapan muhaddis. Al-Hasan, Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca di hadapan guru adalah harus. Abu Abdullah yakni Imam Bukhari berkata, aku telah mendengar Aba Asim menyebutkan bahawa Sufyan Al-Thawri dan Malik berpendapat membaca yakni di hadapan guru dan mendengar yakni mendengar guru membaca adalah harus. Ubaidullah bin Musa meriwayatkan kata-kata Sufyan, apabila dibaca di hadapan muhaddis maka tidak mengapa seseorang itu berkata haddatsani yang bermaksud dia menceritakan kepadaku, dan sami'tu yang bermaksud aku telah mendengar. Setengah mereka yakni ulama berhujjah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Dimam bin Tha'labah bahawa dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan salat? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Kata mereka, ini adalah bacaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diman telah memberitahu kepada kaumnya tentang perkara itu dan mereka membenarkannya. Imam Malik berhujjah dengan sad, yakni surat yang dibaca di hadapan orang ramai. Lalu mereka berkata, si fulan telah menjadikan kami sebagai saksi. Dibaca di hadapan muqri, yakni guru qiraat. Kemudian qari, yakni pembaca berkata, si fulan telah mengajar saya, yakni menyuruh saya membaca di hadapannya. Muhammad bin Salam meriwayatkan kepada kami, katanya Muhammad bin Al-Hasan Al-Wasiti meriwayatkan kepada kami daripada Auf, daripada Al-Hasan yakni Hasan Al-Basri,
Beliau berkata, tidak mengapa membaca di hadapan orang alim. Ubaidillah bin Musa meriwayatkan kepada kami daripada Sufyan, beliau berkata, apabila seseorang membaca di hadapan muhaddis, tidak mengapa untuk dia mengatakan haddatsani, yakni dia telah meriwayatkan kepada saya. Beliau, yakni Imam Bukhari, berkata, saya mendengar Abu Asim berkata, Malik dan Sufyan berpendapat bacaan di hadapan orang alim dan bacaannya sendiri sama sahaja. Jadi hadis ni dia punya tajuk dia saja pun satu hal dah ni untuk bincang. Ni kaedah ni kita nak bincang pada pagi ni, bab yang ke-6 ni dia panggil kaedah tahammul dan kaedah adab itu. Mana kaedah bila kita nak terima hadis, bagaimana bentuk dan kaifiat atau cara kita terima hadis itu, dia panggil tahammul. Satu lagi, bila kita nak menyampaikan hadis, bagaimana kaedah itu dia panggil al-adab, menerima hadis dan menyampaikan hadis. Itu di bawah tajuk ni. Cuma hak ni ana sebut terlebih awal lah. Hak ni dia bersifat teknikal sedikit, bukan sedikit lah semua berbentuk teknikal sikit, berkait dengan bagaimana cara ahli hadis bermula daripada zaman sahabat ni, bila dia nak terima hadis, bagaimana bentuk lafaz itu yang disebut, dan bila nak menyampaikan hadis, kita nak mengajar hadis, bagaimana cara dia. Itu perbincangan dia. Jadi hadirat kena sabarlah ni. Sebab ni kita masuk bab usul lah, pengajian usul hadis. Baik. Cuba tengok bab qiraah dan ard, bacaan dan ard di hadapan muhaddis. Bacaan dan ard. Jadi ard ni tak boleh nak terjemah dalam bahasa Melayu sebab dia istilah. Tak boleh nak terjemah. Cuba kita tengok nota yang ke-51. Nota ke-51. Mana saya yakin hadirat akan boleh faham ni. Lepas ni bila kita sebut istilah tu, makna tidaklah gelak gelemak tu. Akan boleh faham. Baik, cuba kita tengok di sini. Nota kaki yang ke-51. Setelah Imam Bukhari memberitahu tentang turuqut tahammul atau cara penerimaan hadis. Kita bincang sebelum ni, bila kita nak terima hadis, orang nak sampaikan hadis pada kita, maknanya kita nak terima hadis daripada guru kita lah. Itu bincang dah. Dia panggil turuq tahammul, istilah dia. Beliau ingin, maka dalam bab ini Imam Bukhari ingin pula memberitahu tentang kepelbagaian cara penyampaian hadis atau disebut turuqul ada. Jadi cara untuk kita menyampaikan hadis tu banyak kalimah yang kita boleh guna. Banyak yang kita boleh gunakan. Ini bila kita nak menyampaikan hadis. Hak sebelum ni cara terima hadis. Atau yang pertama ialah qiraatan. Qiraatan. Dia ingat kita bincang ni orang panggil kaedah umum. Sebab ada setengah ulama, misalnya Imam Nasai, seperti mana kita belajar di Masjid Langgar tu, kalau dia sebut qiraatan alaih, dia tidak serupa dengan tok guru dia lah, dengan tok guru dia. Sebab dengan tok guru dia ni dia adalah berlaku sedikit silap faham. Ada seorang tok guru dia tu, bila dia sebut qiraatan alaih kepada seorang guru dia, maknanya dia tak nampak guru dia tu. Sebab bila guru dia tu salah faham terhadap dia, guru dia tak benar dia hadir dalam majlis tu. Mana guru dia balas dengan dia lah mudahnya. Dia tak balas, guru dia balas dengan dia. Sebab berlaku silap faham, fitnah yang berlaku zaman dia. Sehingga guru dia sangka Imam Nasai ni tali barut kerajaan. Mari ingat tali barut lah kita kata. Mari ngaji dengan dia kerana nak report kepada kerajaan. Seolah-olah gitu dia anggap padahal Imam Nasai tidak begitu. Ya? Bukan ni hanya cerita Imam Nasai dulu. Sebab qiraatan kita nak bincang ni lain. Tapi kalau qiraatan Imam Nasai lain, takut silap faham. Jadi hak qiraatan alaih yang disebut oleh Imam Nasai tu, kalau kita mengaji di Masjid Langgar tu, kalau dia sebut berkenaan dengan seorang guru dia tu, guru utama dia lah, maknanya masa dia dengar guru dia baca tu, ataupun anak murid baca hadis di hadapan guru dia ni, dia tak nampak guru dia tak nampak dia. Sebab dia berlindung boleh belajar alik dinding, alik tabir, alik pitu.
Apa tu dia tidak mau tunjuk muka dia depan guru dia tu? Sebab guru dia telah salah faham terhadap dia. Guru dia ni ada berlaku fitnah. Jadi guru dia menganggap dia ni menjadi tali barut kerajaan pada waktu itu. Seolah-olah kalau dia sebut sesuatu maklumat yang bercanggah dengan dasar kerajaan, maka Imam Nasa'i lah kononnya akan sampaikan. Pada waktu tu mana-mana pihak yang tidak sealir dengan kerajaan ditangkap dan sebagainya. Itu zaman fitnah. Padahal Imam Nasa'i dia tidak begitu. Itu ada berlaku. Jadi bila disebut qiraatan alif, maknanya hak ni tok guru dia tak tengok dia, dan guru dia pun tak nampak tok guru dia, tapi dia dengar. Proses penyampaian hadis tu dia dengar. Itu khusus untuk Imam Nasa'i. Hak kita nak bincang ni bukan hak tu, tapi guna qiraatan juga. Istilah yang sama. Itu perbezaan dia. Kena tahu jugalah tu. Jadi hak kita nak bincang ni tidak dengan maksud hak Imam Nasa'i tu. Baik, cuba kita tengok di sini. Jadi yang pertama ialah qiraatan. Qiraatan ni dari segi bahasa maknanya bacaan. Jadi qiraatan di sini bermaksud murid membaca di hadap, baca ke dia baca hadis lah. Sekali dengan sanad tu. Murid membaca hadis beserta dengan sanad di hadapan guru, dan apabila ia ingin menyampaikan hadis kepada muridnya pula, murid itu akan menggunakan lafaz akhbarana, bukan haddatsana. Misalnya ginilah contohnya. Ana terima hadis daripada guru ana lah. Ana baca. Misalnya ana ambil satu catatan, ana baca. Okey, ana baca wa bi qala hadatsa gini baca. Jadi guru dengarlah, bukan guru baca, guru tak baca. Guru tak baca, ana dengar. Cuma guru buat pengesan, betul. Ya, betul. Sadaqta, kalau dia kata betul. Kalau ana tak baca tu betul. Baik. Ana ni pula bila ana nak meriwayatkan kepada anak murid ana akan menggunakan lafaz akhbarana, bukan haddatsana. Lafaz akhbarana ni seolah-olah kita kata ni kalau mengikut ni lah. Dia kata guru saya telah menceritakan kepada saya, guru kami telah mencerita kepada kami, akhbarana. Padahalnya guru dia hanya mengatakan ya. Yang baca tu dia. Ana baca. Guru ana hanya dengar dan dia buat pengesahan. Tiba-tiba bila ana nak riwayat hadis yang sama kepada anak murid ana kata qala wa bihi qala akhbarana. Dengan riwayat ni, dengan hadis ni, guru saya telah menyampaikan kepada saya, ataupun haddatsana. Kita bincangkan sebab mengikut Imam Bukhari akhbarana dengan haddatsana ni sama saja. Sebab kalau asal istilah akhbarana ni anak murid baca, guru dengar, dia guna akhbarana. Kalau haddatsana ni guru baca, anak murid dengar, dia guna haddatsana. Tapi mengikut Imam Bukhari boleh belaka nak guna kedua-dua tu. Istilah tu sama saja. Hak kita nak bincang sini bukan dari sudut tu. Dari sudut kita guna akhbarana, maknanya kita boleh kata dia telah menceritakan kepada kami. Padahalnya yang baca tu dia, guru dia tak baca. Maknanya guru dia tak cerita kepada dia sebenarnya. Guru dia hanya kata betul apa yang anda baca. Tetapi bila kita nak riwayat, boleh kita kata guru kita telah meriwayatkan kepada kita begini. Nampak? Boleh kan tu? Gitu. Padahal guru dia hanya kata ya, betul. Gitu ya. Baik. Itu maknanya qiraatan. Maknanya qiraatan ni mesti anak murid baca. Anak murid baca. Yang kedua pula ialah al-ardu. Al-ardu ni dia ada 4 erti. Yang mana kalau kita tengok erti ni sama, lebih kurang, tak jauh beza. Baik, cuba kita tengok. Al-ardu ni satu istilah penerimaan hadis. Bila kita nak terima hadis, dia ada satu kaedah, dia panggil kaedah al-ardu. Apa maksud al-ardu? Al-ardu ni ialah satu perkataan yang mengandungi beberapa maksud. Yang pertama, murid membaca apa yang telah dibacakan guru, tetapi tidak dalam bentuk riwayat. Bukan dalam bentuk riwayat. Guru sebut biasa je. Guru sebut cara biasa. Guru cerita ataupun guru baca dalam catatan dia. Tetapi bukan dalam bentuk wabi qala akhbarana, tidak bentuk gitu. Baca biasa. Tiba-tiba anak murid sebut qala akhbarana. Gitu. Itu satu. Dia kalau mengikut riwayat ni, dia akan sebut setiap sanad itu, setiap mata rantai sanad itu, wa bi qala akhbarana gini siapa. Tidak gitu, baca biasa ya. Yang kedua,
Guru mempunyai kitab yang dikarangnya. Guru mempunyai kitab yang dikarangnya. Murid menggunakan kitab itu, kitab tu guru tulis tu, dan membacanya di hadapan guru. Baca juga maknanya hak ni kena ingat Pak jenis ni semuanya anak murid baca. Cuma hak tadi murid membaca apa yang telah dibaca oleh guru. Mula-mula guru baca. Cuba mu pula baca kata tok guru. Anak murid pun baca. Hak ni dak ni. Guru tak baca langsung, cuma guru ada kitab yang dia tulis, kitab hadis lah. Jadi murid menggunakan kitab guru itu dan murid membacakan kitab guru itu di hadapan guru itu. Itu dia panggil al-ardu. Yang kedua. Yang ketiga, guru menulis sesuatu hadis tapi bukan dalam bentuk kitab, mungkin dalam bentuk helaian, lembaran, dua hadis gitulah, bukan dalam bentuk kitab. Jadi guru menulis sesuatu hadis kemudian murid membacanya di hadapan guru. Baik. Yang keempat, murid menyalin buku guru. Ni kena ingatlah, salinan ni semuanya maklumat hadis berserta dengan sanad. Dan membaca apa yang disalinnya di hadapan guru dia. Jadi kalau kita perhatikan al-ardu ni semuanya melibatkan murid baca di hadapan guru. Murid baca di hadapan guru. Mesti begitu. Cuma dalam beberapa bentuk tadilah. Kita kata kalau kiraatan pemurid baca juga. Cuma ni hak ni murid baca ni dia ada kaitan dengan guru. Tadilah hak guru tulis, guru baca dulu, patut anak murid baca, ataupun anak murid salih hak guru, patut anak murid baca depan tu guru. Dia gitu. Baik. Jadi perbezaan kiraatan dan ardu adalah bacaan tidak semestinya apa yang ditulis oleh guru itu sendiri. Jadi kalau kiraatan tak semestinya apa yang dibaca oleh murid itu adalah dari tulisan guru ataupun dari bacaan guru, tak mesti. Kiraatan boleh jadi orang lain tulis, cuma anak murid ni dia ambil daripada orang lain, dia baca depan guru. Jadi apa yang dibaca oleh anak murid itu bukan daripada tulisan guru dia. Itu dia panggil kiraatan. Tapi kalau hak tok guru tulis pun boleh juga kiraatan ni. Dia tidak khusus. Tetapi ardu ni pula dia dimestikan. Hak al-ardu ni hak anak murid baca tu mesti daripada karangan guru yang dibaca. Makna dia ambil hak guru. Sama ada guru tulis dia baca dalam bentuk kitab ataupun guru tulis bukan dalam bentuk kitab, dalam bentuk helaian-helaian biasa gitu. Dia baca tu ataupun guru baca kemudian dia ulang baca hak guru baca ataupun dia saling hak guru tulis dan dia baca depan guru dia. Jadi maknanya al-ardu ni baca anak murid berkait dengan tulisan guru dia. Tapi kalau kiraatan tak mesti begitu. Boleh jadi orang lain tulis, anak murid baca depan guru dia dan guru dia buat pengesahan. Itu perbezaan kiraatan dengan ardu. Baik. Hak ni tak faham pun tak apa. Cuma nak ayat hak ni. Nak ayatnya supaya hadirat boleh dapat gambaran secara umum. Nak ayatnya dalam bab penyampaian maklumat agama hak orang panggil daripada Nabi ni, inilah dia punya disiplin dia ni. Tak boleh nak mari-mari mimpi-mimpi gitu, tak boleh. Fakta agama ni. Jadi faedahnya ialah selain daripada menerima hadis, ia juga merupakan pengesahan terhadap apa yang ditulis gurunya itu, bahawa dia adalah betul-betul seperti yang dikehendakinya. Jadi faedah dia ke dia? Maknanya berlaku satu pengesahan bahawa apa yang anak murid baca, sebab apa yang anak murid baca kena ngesah apa. Nak ayatnya hadirat, bila kita nak menyampaikan maklumat agama kena buat pengesahan dulu. Betul ke tidak maklumat? Kalau saya nak guna bahasa kita lah, bahasa kampung kita, maklumat agama dia tidak ambil tepi-tepi jalan gitu. Dia tidak ambil tepi-tepi lokal gitu, dia ikut jumpa bila-bila jalan gitu, ambil tak. Dia mesti melalui proses, disiplin, ilmu yang ni lah, yang ketat ini. Ni maklumat agama. Ni salah satu lah, banyak lagi tak lainnya. Jadi maknanya kena buat pengesahan dulu. Baik, penggunaan istilah-istilah begini biasanya terdapat dalam kitab-kitab hadis yang lain. Biasanya gitulah. Tetapi Imam Bukhari menganggap kedua-dua istilah ini, iaitu qiraatan dan al-ardu itu sama saja. Dan boleh saja digunakan haddatsana untuk semuanya. Padahal mengikut orang lain haddatsana ni bila guru baca, baru dia panggil haddatsana. Kalau anak murid baca dia panggil akhbarana. Itu hak penggunaan umum oleh ulama-ulama hadis lain. Tetapi Imam Bukhari dan adalah
beberapa kalangan yang sependapat dengan Imam Bukhari, tak, kalau guru baca pun kita boleh kata akhbarana, guru kita boleh sebut juga haddatsana kalau guru baca. Kalau guru baca pun boleh kata akhbarana, anak murid baca boleh kata haddatsana, boleh kata supaya bagi Imam Bukhari. Tapi bagi kebanyakan ulama lain, kalau guru baca, anak murid dengar, waktu dia panggil haddatsana. Tu kebiasaan. Kalau anak murid baca, guru dengar, tu akhbarana. Itu bagi orang lain. Oleh kerana kita ngaji kitab Bukhari, kita kena tahulah Imam Bukhari pakai lagu mana. Bagi Imam Bukhari akhbarana kau kamu supaya guru baca kan boleh guna pakai, boleh tukar ganti kalimah itu. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Ini dibuktikan melalui riwayat pada tajuk bab, dan riwayat kedua bab iaitu riwayat Dimam bin Sa'labah yang menanyakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa perkara yang telah disampaikan oleh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita dia beginilah. Ada muballigh Nabi ataupun sahabat Nabi sampai kepada Dimam dan masyarakat dia tentang satu fakta agama. Bukan Nabi sendiri. Jadi mereka terima maklumat, Dimam dan masyarakat dia terima maklumat ni, hak kita akan sebut berkenaan dengan kefarduan, kewajipan menunaikan sembahyang fardu 5 waktu ni. Dimam dan kaum dia terima maklumat ni dari utusan Nabi, bukan daripada Nabi sendiri. Tu. Jadi bila dia jumpa Nabi, dia pun tanya Nabi. Tengok sahabat. Ni kita akan bincang dalam bab kesimpulan hadis akan datang. No ayatnya sungguh padahal dia percaya dah utusan Nabi, ayat muballigh Nabi. Tapi bila dia jumpa Nabi, dia tanya sendiri, betulkah Allah telah suruh Rasulullah sampai kepada Nabi kita ni kena sembahyang fardu 5 waktu, betul ke? Maklumat tu dia terima dah daripada utusan Nabi, daripada muballigh Nabi. Bila dia jumpa Nabi, dia tanya Nabi sendiri, betul ke Allah telah memerintahkan Nabi supaya Nabi sampai kepada kita supaya kita sembahyang 5 waktu, betul ke gitu? Nabi kata ya, betul. Jadi yang Nabi katanya apa? Ya, tu yang Nabi kata. Baik. Lalu baginda Nabi SAW mengiyakan pertanyaan Dimam itu. Kemudian Dimam memberitahu kaumnya bahawa Nabi SAW telah memerintahkan perkara tadi. Kemudian dia riwayat ke kaum dia, Nabi telah memerintahkan kita supaya kita sembahyang 5 waktu. Sedangkan Nabi tak sebut gitu. Nabi hanya kata ya. Dia tanya Nabi, Dimam tanya Nabi, betul ke Allah telah menuruh Rasulullah supaya memerintahkan kita sembahyang 5 waktu. Jadi hak sebut gitu siapa dia? Dimam. Dia yang sebut gitu, betul ke? Maka Nabi berkata ya. Tetapi Dimam ini bila dia pergi rakyat kepada kaum dia, dia kata Nabi telah memerintahkan kita supaya sembahyang 5 waktu. Jadi seolah-olah Nabi yang kata kamu kena sembahyang 5 waktu sebab Allah perintah aku supaya rakyat gitu. Padahal Nabi tak kata gitu. Itu mana? Sepatutnya kita kata, sepatutnya dia rakyat gini lah. Dia kata aku jumpa Nabi. Lepas tu aku tanya Nabi, betul ke Allah telah memerintahkan Rasulullah supaya Rasulullah perintahkan kita supaya 5 waktu. Jadi bila aku rakyat gitu, Nabi kata ya. Dia tak rakyat gitu. Dia tidak riwayat begitu. Tu. Inilah nak ayat ni, hadis-hadis bentuk penyampaian hadis. Jadi baginda sebenarnya Nabi hanya mengiyakan saja apa yang ditanya oleh beliau, yakni Dimam itu. Jadi cerita ini menunjukkan bahawa maklumat yang diperolehi melalui apa-apa saluran yang berkait dengan Nabi SAW, yang disahkan oleh Nabi sendiri, sebenarnya sudah boleh dikira sebagai sabda Nabi SAW dan boleh diriwayatkan dengan haddatsana atau akhbarana dan sebagainya. Sebab itulah setengah ulama, hadirat, atas dasar ni lah setengah ulama bila orang tanya dia apa maksud hadis Nabi, setengah ulama dia ta'arif sangat mudah. Apa yang bersabit dengan Nabi, yang sah daripada Nabi, maka semua jadi hadis. Cuma hadis tu ada yang sunat, ada yang wajib dan sebagainya. Supaya kata Nabi makan roti, sah ke tak Nabi makan roti? Ya, betul, sah. Roti jala tak, roti saja. Roti jala tak, roti jala memang tak ada sah pun hadis sebut. Tapi roti hok ada zaman Arab tu dengan pelbagai jenis roti tu, hok tu memang ada. Bila kita kata gitu, maknanya Nabi makan roti.
Tu. Sekadar tu. Tapi tak boleh kita kata Nabi suruh kita makan roti. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak melibatkan suruhan. Tapi hak ni melibatkan suruhan. Betul ke? Allah telah menyuruh Rasulullah rakyat kepada kita supaya kita semaya 5 waktu. Itu melibatkan suruhan. Tapi kalau sekadar kita sebut Nabi makan roti, itu tidak berbentuk suruhan. Tapi kita boleh sebut Nabi makan roti. Apa tu? Sebab sabit. Sebab sabit. Bila sabit boleh. Mau jadi hadis. Cuma hadis tu kategori mana? Itu dia pembahagian lain. Baik. Begitu sebab itulah hadirat kena ingatlah, ni poin besar lah ni. Mana kita dalam bab nak beramal, orang panggil beramal, maknanya bab ibadat lah. Dia mesti jelas daripada Nabi. Kena jelas. Kena sah daripada Nabi. Kalau tak sah tak boleh amal. Kalau amal juga saja kita. Mana kalau sekiranya kita amal juga jadi saja, tak dapat pahala. Tak kena gitu. Sebab kalau kita buka ruangan ni, dia akan jadi celaru proses penyampaian maklumat agama. Dia boleh timbul masalah besar. Hilang keaslian agama, keaslian ibadat tu. Baik. Cuba tengok yang ke-52, nota yang ke-52. Walaupun hadirat tak pernah belajar ilmu usul hadis, mustalah hadis pun, bila kita tengok ni, rupanya maklumat agama ni memang dia kemah. Sebab itulah Profesor Dr. Marzuki seorang pakar sejarah lah. Semasa dia bertanya kerja di UKM dulu, lama dah ni, cerita lama. Cerita sebelum anak kahwin lagi. Maulana pun bentai juga. Dia bentai tentang sirah, proses penyampaian sirah, sejarah. Bukan sirah, sejarah. Maulana ni bentai tentang proses penyampaian hadis dengan disiplinnya dalam satu program. Hadis ni orang luar negara pun hadis juga. Singapura pun hadis. Hak menarik anak nak sebutnya, bila dia buat perbandingan, Profesor Dr. Marzuki buat perbandingan, dia kata kalau kita nak guna disiplin pengesahan maklumat mengikut disiplin ilmu hadis, satu fakta sirah, satu fakta sejarah pun tak boleh pakai. Maknanya kita sebut sejarah Kesultanan Melayu ke, sejarah Melayu kita ke, sejarah Kontorah ke, sejarah ke dia lagi. Marilah sejarah mana pun, kalau kita nak buat pengesahan benar kita ni nak guna disiplin ilmu hadis, sahabuk tak boleh pakai, kata Profesor Dr. Marzuki. Cerita hantu tu dah jadi suka kita pelajari kan. Apa pokok-pokoknya, rupanya bukan orang Melayu pun. Pulak dah mari kajian terbaru. Dia kata Cina tu pegawai peribadi puteri Hang Lipo pula. Sebab dia kata orang Melayu mana ada nama Hang. Mana tokoh sejarah masalah adalah ni Anwan Seng tak silap ni, yang buat kajian tu. Anwan Seng dia buat kajian 3 bulan, dia buat kajian berulang alik daripada Cina, Malaysia, 3 buah negeri dia sebut. Dalam tempoh 3 bulan ke 4 bulan dia duduk berulang alik Malaysia, Cina dan juga Indonesia. Adalah orang support untuk kajian dia ni. Ada geran lah, dia dapat geran untuk buat kajian. Akhir sekali dia buat kesimpulan, kalau tidak pasti pun sudah cukup untuk meragukan bahawa hantu ni orang Melayu. Tidak orang Melayu tu. Kelima, sahabat 5 dah. Hang lah kot. Hang ni Cina. Ada orang Melayu nama Hang? Kapuan tak ada seorang sebut nama Hang. Tak ada. Kalau kita sebut Hang tu bukan nama orang tu. Itu dhamir. Ayatnya hadirat. Jadi kalau kita nak ukur dengan ilmu hadis, kita nak buat pengesahan fakta sejarah Kesultanan Melayu pun tak boleh pakai sabuk. Jadi tak boleh pakai. Ayatnya ketatnya proses agama kita, maklumat agama. Sebab tu hadirat, bila orang kecek maklumat tentang agama, siapa boleh kait pekidah dengan Nabi, sanak siapa ke Nabi pekidah tu dah, kita ilik kepala. Khabar ke profesor ni dah, orang ngaji hadis ilik kepala. Sebab kita nak kait dengan Nabi ni hadirat, awak mari sanak. Sanak ni bila ada kita boleh sebut daripada orang ni, kena pasti pula setiap orang tu ulama kita kenal ke tidak? Kalau tidak ada daftar nama dia dalam sanak, orang tak panggil sanak tu, orang panggil susunan nama saja tu. Sepatutnya kita kalau kita belajar bahasa Arab, belajarlah ilmu tu pula biar mahir. Bahaya ada. Orang kita dia sebab bila bunyi profesor dia dia kata mesti betul. Dah ilmu ni dia tak kira gitu. Sebab itulah Ibnu Mubarak kata laulal isna' laqala man syaa ma syaa. Ilmu agama ni kalau tidak melalui sistem sanak, semua orang boleh berdakwah, orang boleh bercakap, semua orang boleh bercakap gini.
Tetapi agama Islam ni Allah jaga dia dengan ilmu sanad. Bila kata ilmu sanad, bila seseorang bercakap berkenaan fakta agama, maka orang akan soal dia. Kalau benda-benda pelik-pelik, orang akan soal dia. Tak jadi masalah tidak kalau kita nak buat kajian, kita nak kaitkan rupanya orang Melayu dia ada berkait dengan Nabi. Boleh kita nak buat kajian, tapi biar ada fakta. Kalau tidak tu orang panggil ngabel, orang panggil bahasa Kelantan. Orang panggil ngabel. Jadi profesor ni ngabel orang panggil. Allah lemuh kita tengok hadis-hadis. Siapa kait dengan Nabi? Parok tu. Sedangkan sebelum ni, biar ana nak sebut ni, ana tidak maksudkan individu. Bila ada seorang ustaz secara bergurau kata Nabi makan roti jala, orang kejut khabar tu. Memang Nabi makan roti, tapi roti jala ada pun. Sebab dalam hadis ada sebut jenis-jenis roti tu, tapi tak ada roti jala. Sebab roti jala ni orang Melayu. Bila orang tanya dia gurau, tak boleh. Dalam bab ni tak boleh gurau. Bab Nabi tak boleh gurau. Misalnya ada orang kata Nabi pakai lipas Jepun, tak boleh. Sebab Jepun tak tahu ada lagi kodok masa tu. Tak boleh tidak. Lepas tu lipas Nabi ni lagu mana? Dengan anak tu ada satu buku khusus. Sifatun Na'lai Rasulullah. Sebutir buku. Ciri-ciri selipar Nabi. Masa Nabi kecil lipas lain. Kenapa Nabi dia khobsah lain? Lepas tu dia punya masuk jari kaki tu dah. Hak ada dua, kebanyakan kata sah je. Sebab kalau dua tak sedap langsung bakar. Cuba buat gini lipas dia. Kan lipas dia gambar kayak Na'lai tu dia ada dua tali. Nak masuk, dia masuk celah jari kaki celah jari tengah Cuba bakar sedap ke tak? Tak sedap sikit rambut. Malana ada lipas tu. Oh dia kata tak lagi langsung dia tu. Sebab tu dalam hadis sebut ada sah je. Supaya kita supaya lipas Jepun, tapi bukan lipas Jepun. Tali kat dia tak celah-celah apa je antara jari kaki dengan jari yang kedua tu. Terang nak tahu buat. Ambil beli lipas Jepun buh tali sah lagi tengah. Cuba bakar. Tak ada siapa trafik lain buat tahu. Bapaknya tak sedap bakar. Menyusahkan anak jari. Kalau tidak menyusahkan otak pun, menyusahkan anak jari. Biar pada-pada kita nak kecek anak sebut tu bukan apa. Anak baca buku tu kejut. Kalau nak ambil boleh terjemah anak tak pasti ada. Buku khusus. Berpuluh-puluh hadis. Tajuk buku tu Sifatun Na'lai Rasulillah. Ciri-ciri dua belah selipar Nabi. Sepasal lah kita kata. Ciri-ciri sepasal selipar Nabi. Rupanya Nabi pakai selipar ni sebab kita juga. Tak serupa. Kadang-kadang beli fukion, kadang-kadang beli hak ni, kadang-kadang beli hak ni selipar. Macam-macam. Benda-benda gitu ada. Sebab tu barang tidak penting sebenarnya. Hak pentingnya cara pakai selipar tu. Hak tu penting. Sebab tu ulama kata cara pakai tu syariatnya bukan selipar tu sendiri. Selipar pakai lipas gapo pun. Dan Nabi pakai kaki. Bukan atas kepala. Tu anak sebut tu takut ada opening lah. Baik. Ni sebab tu hadirat hak ni penting sebenarnya hak ni. Baik, cuba kita tengok lagi. Sebab anak jumpa seorang ustaz. Ustaz ni siapa perekat buka pondok lah. Sayang lah. Dia kata apa? Dia masuk dalam hadis satu grup. Nak ayat ni ustaz ni buka pondok. Dia buat mari hadis. Beberapa hadis anda duduk perhati lama dah. Mungkin anda ada grup anda kata apa-apa. Pada kita PM dah dia. Syekh kata jangan sebut Syekh hadis kan, kita kena cek dulu hadis ni tak betul ni. Lepas tu dia masuk juga 3 kali. Anak pun sebut masuk secara umum, masuk dalam grup tu untuk makluman semua hadis ni tidak sahih. Sebabnya gini-gini kita sebutlah. Dan hadis ni pula ni tak ada asal pun. Mana tak ada langsung berkait dengan Nabi. Dia kata mana? Dia kata bila tok guru kita sebut, mana kita boleh riwayat dah hadis tu. Oh paruk ada. Lepas tu dia kata mari mana istilah la aslalahu. Dia tak tahu tu ada istilah la aslalahu. Oh dia kata paruk ni. Jadi benda-benda sebab tu nak ayat hadis. Kita ni bila kita mengaji mana dengan ulama-ulama kita, Imam Syafi'i ke gapo. Imam Syafi'i dalam riwayat kitab dia akan sebut. Bila Imam Syafi'i ni dalam riwayat kitab satu-satu tajuk tu, bila dia nak sebut, dia nak hurah, dia awak mari dulu hadis Quran dah hadis. Kalau tak ada dalam Quran dia awak mari hadis saja, baru dia bincang.
Dan kalau dia nak sebut sesuatu yang tidak disebut dalam hadis, dia akan pastikan bahawa perkara tu perkara yang tidak bercanggah dengan hadis. Dan dia akan isyarat dengan mengatakan uhibbu, saya suka buat gini. Tapi dalam hadis tak ada. Cuma saya suka buat gini. Tapi perkara tu bukan perkara besar. Misalnya, Imam Syafi'i antara yang berpendapat bahawa perempuan ni ketika dia sujud, yang ambil sebab sujud saja. Imam Syafi'i kata sama saja. Bentuk sujud semaya bagi lelaki dan bagi perempuan sama saja, supaya. Sebab hadis tu berlaku. Hak Nabi sujud tu begitulah juga perempuan sujud. Dia tak ada beza pun. Cuma saya suka kalau perempuan ni masa dia sujud, dia masuk sikit tangan dia ni biar tertutup lambung dia ni. Sebab tak siap buka muka Nabi kan sujud kan kita kena buka, tak boleh rapat ke tubuh ni tangan ni. Tu sifat sujud. Tapi Imam Syafi'i kata kalau perempuan molek lah, sebab zaman dulu perempuan ni dia semaya lik belakang tak ada tabir pun. Jadi kalau dia buka tu jadi nampak dia punya bentuk tubuh dia. Imam Syafi'i kata biar dia tutup sikit. Saya suka. Imam Syafi'i sebut, hadis tak ada sebut tu, cuma saya suka. Jadi perbuatan daripada gini masuk sikit tidak menjejaskan sujud. Hak tu termasuk hay'ah, perbuatan zahir yang tidak menjejaskan. Sikit-sikit gitu ya. Tutup sikit. Supaya juga dia kata kalau sujud tu perempuan molek dia rendahkan sedikit punggung. Tak sampai nampak tunggu sangat. Itu lebih sesuai dengan fizika perempuan. Imam Syafi'i dia akan sebut, walaupun tak ada hadis. Tapi saya suka gitu. No ayatnya amanah dia. Amanah dia. Itu cara ulama kita. Sepatutnya adalah wajib bagaimana kita kena kekalkan tradisi itu. Wajib kita kena kekalkan tradisi itu dalam proses penyampaian maklumat agama. Anas sendiri pun bukan ingat semua. Sebab tu banyak juga kita ngajar yang seteringat anaknya gini. Kalau Anas sebut ni anak pasti gini. Cuba tanyalah orang lain pula. Kita akan sebut begitu. Kita yakin begini setakat kita belajar. Kita akan sebut gitu. Baik. Seterusnya, yang ke-52. Cuba tengok 52. Cuba tengok 52 tu mana tu? 52 tu. Tu Jadi setengah mereka, cuba tengok baris yang keberapa tu? Yang ke-7. Setengah mereka di sini mana ulama? Ni Imam Bukhari kata ni. Imam Bukhari kata, setengah mereka berhujah untuk bacaan murid di hadapan orang alim dengan hadis Dimam bin Sa'labah. Bahawa Sa'labah kata kepada Nabi, tadilah, adakah Allah menyuruh engkau supaya kami mengerjakan sembahyang? Nabi pun jawab, ya. Kata mereka, ini adalah bacaan di hadapan Nabi SAW. Bacaan ni makna bacaan di sini makna Dimam kata, adakah Allah telah menyuruh Rasulullah perintah ke kita, ataupun adakah Allah menyuruh ke kita salat? Rasulullah lah, betul ke begitu? Maknanya maklumat ini mesti melalui Rasulullah, betul ke begitu? Maknanya murid baca lah tu, itu maksud murid baca. Murid buat kenyataan depan guru, betul ke tidak? Nabi hanya buat pengesan dengan mengatakan ya. Seperti saya sebut tadi lah. Ini dalil dia. Bahawa boleh kita kata Nabi telah suruh kita semaya. Dia sebut gitu. Padahal Nabi tak suruh. Dalam kata-kata Dimam itu dia sebut. Nabi hanya kata ya. Baik. Maksud setengah mereka, sini kita nak bincang dalam nota yang ke-52 tu, yang Imam Bukhari kata setengah mereka. Dalam kurungan itu ulama. Siapa ulama tu? Siapa begitu sekali ulama kita cari maklumat tu. Jadi maksud setengah mereka, yakni ulama di sini adalah guru Imam Bukhari yang bernama Al-Humaidi. Ni salah satu pandangan. Maksud setengah mereka mana setengah ulama? Siapa dia ulama? Guru Imam Bukhari hak bernama Al-Humaidi. Itu pandangan setengah ulama. Beliau telah menyebutkan di dalam kitabnya, dalam kitab An-Nawadirnya. Jadi Imam Bukhari dalam kitab An-Nawadir dia sebut maksud mereka tu guru dia Humaidi. Maknanya ulama tengok pula dalam kitab dia lain, siapa dia ni bila dia kata gini, siapa dia maksud mereka tu? Rupanya guru dia yang bernama Humaidi. Siapa begitu sekali ulama kita berkhidmat untuk kitab Bukhari. Hafiz Ibnu Hajar berkata di dalam Muqaddimah Hadis Sari, ni syarah pada Bukhari Hadis Sari, saya telah mengatakan ia adalah Humaidi. Jadi mereka tu adalah Humaidi, guru Imam Bukhari. Tetapi kata Hafiz Ibn Hajar, sekarang, dulu saya kata Humaidi lah.
Tetapi sekarang saya berpendapat yang dimaksudkan setengah mereka itu adalah Abu Sa'id Al-Haddad, bukan Humaidi. Khilaf pula situ. Al-Baihaqi dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar mengemukakan satu riwayat daripada Ibnu Khuzaimah bahawa beliau berkata, beliau ni makna Ibnu Khuzaimah, aku telah mendengar Muhammad bin Ismail. Imam Bukhari nama dia Muhammad, cuma kita dah sebut Bukhari tak tahu nama asal dia. Dia Muhammad bin Ismail. Bukhari itu nisbah pada Bukhara, tempat kelahiran dia. Jadi Muhammad bin Ismail yang terkenal dengan Al-Bukhari ni, dia kata Abu Sa'id Al-Haddad, saya mempunyai hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan keharusan membaca di hadapan orang alim. Apabila beliau ditanya, maka beliau berkata, maksud mereka itu di hadapan orang alim, itulah orang alim, ulama, itulah mereka ulama tu. Maksudnya siapa dia? Maka beliau berkata, ialah kisah Diman bin Tha'labah yang bertanya, adakah Allah telah menyuruhmu melakukan? Maknanya berdasar pada hal ni, yang dimaksudkan mereka tu sebahagian ulama tu, kata Imam Bukhari, bukan guru dia Humaidi, tapi Abu Sa'id Al-Haddad itu. Khilaf pula situ. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata, sekarang ni saya pergi hal ni lebih tepat. Dulu memang saya anggap Humaidi juga nak ayat hal tu ya. Nak ayatnya hadis-hadis ni lah orang panggil kitab yang makbul indal ulama, kitab yang diterima oleh ulama, sehingga ulama kaji setiap patah perkataan tu. Bila Imam Bukhari kata, setengah ulama kata, siapa dia ulama tu? Tu. Sebab dalam agama kita ni, kita tak boleh hadirat daripada pagi pasca ada ulama berkata, daripada pagi pasca tak boleh kita kecek lagu tu jari-jari sekali boleh. Biar agak kena pasti hak kata tu siapa. Lepas tu kena pasti dia sebut tu ada hadis kata, kena pasti dalam bab agama ni. Kalau kita tak ingat pun tak apa, tapi kita boleh royak, ni saya baca dalam kitab ni, biar orang boleh rujuk. Tak apa, tahu tu tak apa dah. Ni orang tanya tak boleh. Orang tanya tak boleh. Siapa ada seorang ustaz dari siapa dia tanya guru, tanya rujuk ke salah. Oh kata nah. Tapi malah ajar kecek kasar lah. Nah. Tapi kita gerai semua ni nah. Dia kata salah. Bukan tanya tu salah. Paruk ngerti ustaz ni. Berat sengerti. Orang tanya dia ambil maklumat mana. Sebab dia kata kalau ada kopi mulut mau kopi, nah, malaikat rahmat akan menyelubuhi orang itu. Bahkan kalau ada kopi di rumah tu, malaikat merahmati, doa kebaikan. Kita nak lah riwayat mana kata gitu. Nampak sangat menego kopi. Nak kecek buah hadirat dalam bab agama tak boleh gitu. Kita nak sebut fadilat kaitkan dengan malaikat, dapat rahmat malaikat tu, Nabi yang boleh kecek gitu. Orang lain tak boleh. Kalau orang lain boleh juga kan, lepeh agama kita lagu tu. Orang lain boleh royak juga gini-gini malaikat kata, walaupun Nabi tak kata lagu tu. Rosak ada agama kita. Agama ni jadi mainan manusia. Kita nak kata malaikat mesti ada dalil. Sebab malaikat ni termasuk dalam perkara ghaib yang boleh akses maklumat malaikat hanya Nabi sahaja. Tu dia punya prinsip agama kita. Jangan main-main. Begitu juga bila kita nak ketengahkan satu amalan berserta dengan fadilat, dia mesti daripada Nabi. Ana sebut ni bukan apa nak beri penekan ni, sebab ni saya dalam grup WhatsApp. Dan perkara tu ditanya kepada Ana, siap dengan video dah. Seorang ustazah tu kata, dia kata siapa dia baca ayat terakhir surah An-Nuh 11 kali sebelum tidur, Allah akan jaga rumah dia, orang curi tak masuk orang apa. 11 kali baca, kena amal setiap malam. Dia kata hak ni saya ambil daripada seorang guru yang warak, guru dia ustazah lah. Ustazah ni ambil daripada guru dia. Dia sebut gitu. Dan guru dia ni seorang yang warak. Dia ceritalah kelebihan guru dia. Tak apalah warak guru awak tu, tak apa. Kita tak salah tu. Tapi macam mana dia boleh sarankan orang ramai anak murid dia amal surah Nuh 11 kali. Dia boleh tentu 11 kali. Gapo dia boleh sebut kelebihan dia, fadilah dia ke dia. Dia jadi pagar rumah kita. Dia boleh jadi pagar pada rumah kita. Lemah kita kata dah. Lepas tu mungkin timbul persoalan. Lepas tu tak boleh kalau kita guna ayat Quran untuk kelebihan kita boleh. Kita baca surah mana pun tak apa. Ya Allah, dengan berkat surah yang aku baca ni, aku mohon kepadamu supaya kamu jagalah rumah aku biar jadi pagar lah kira. Tak apa gitu. Ni dia kata ayat tu, ayat pagar rumah.
Nabi pun tak sebut gitu. Supaya kata wa idza batashtum batasun jabin, ni obat, ni ayat sakit lutut. Sampai hari ni ada lagi video ustazah tu. Malah sebutlah ustazah mana. Dia kata kalau sakit lutut amalah, dia kata wa idza batashtum jabbarin. Padahal terjemah tak ada kait dengan lutut sikit abu. Tahu ada. Kalau lagu ni teruk orang agama lagu ni. Lepas tu kalau orang lain kata tak betul. Wa idza batashtum obat sakit otak. Lepas tu lagu mana? Toleh hadirat. Inilah kita bincang ni. Bila kita nak sebut fakta yang berkait dengan Nabi, mesti melalui proses ni. Kalau tidak tak boleh. Tak satu package je. Baik. Gitulah hadirat. Kemudian hak yang ke-53 tu kita bincang minggu depan lah insya-Allah. Jadi hak ni penting ni hadirat. Hadirat tak ingat istilah pun, faham konsep dia pun tak apa dah. Sekurang-kurang akan ada satu nilai dari kita bahawa nak kecek agama mesti pasti ia datang daripada Nabi. Tak ingat riwayat, tak ingat tak apa, tapi kena pasti. Kalau tidak tadi. Gitulah hadirat. Sebab itulah ana molek mana kalau ialah masjid mana-mana kena baca juga. Sebab ada di terjemah dah. Baca juga contoh-contoh hadis-hadis palsu. Kena baca juga. Hadis tentang tumbuh-tumbuhan, hadis tentang makanan hak palsu, hadis tentang wah terung, kelebihan wah terung. Rupanya orang jual terung reka hadis tu. Berjilid-jilid kitab biar tahu tentang kopi qahwah tu ada belaka. Malik juga sehadis sehari tu sehadis tak boleh baca. Tak kena sebut sama ni maudhu' ni biar tahu. Apa yang ulama kata maudhu' ni? Bila kita duk membiasakan gitu, akan ada nilai dari diri kita. Oh, tak boleh pakai maklumat ni kecuali buat pengesahan dulu. Orang sebut pada kita maklumat kena buat pengesahan, sah ke hak Nabi? Kena ingat kita. Itu nilai. Itu nilai dalam orang panggil penyebaran fakta agama. Okay, kita berhenti setakat tu dulu. InsyaAllah untuk minggu depan kita akan sambung lagi tajuk ni pada nota kaki yang ke-53. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.